B40 sangat-sangat dialukan. Walau bagaimanapun, kami berharap setiap permohonan dipermudahkan urusannya dan dikurangkan kadar. Assalamualaikum. Sana, Ana pergilah pula dah. Itu mana tak tahu. Oh, ni dia. Sorry. Baru jumpa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan buang masa. Siapa yang lambat tu, dia lambatlah dapat tips. Okay, insyaAllah. So hari ini Mam bersiaran lagi sejak sekian lama dah tak buat live. Sebab bila tamat je PKP, kita akan sibuk macam biasalah, insyaAllah. So nanti siapa-siapa yang nak tanya, so hari ini kita akan cerita sedikit serba sebanyak. Hai sayang, hai Nurul. Okay, kita ada 10 tips yang Mam amalkan, yang mungkin you all pun biasa amalkan, bagaimana untuk kekal bertenaga, ceria, of course ceria, untuk kekal. Kalau hai Zati, Assalamualaikum. Okay, thanks for watching semua orang. Okay, sorry lah hari ni sebab lewat sikit, cuaca mendung kat luar. Pagi tadi semua hujan lebat kan dekat Satu Kulim, Alhamdulillah. Cuma petang ni mungkin line tak berapa nak clear tu. Nanti habak nak cewa cakap Kedah kan. Okay, tak apa, dah kena cakap Kedah kan. Sebab Alhamdulillah dapat menantu orang Kedah. orang Mendang je pun, tapi Alhamdulillah. So lockdown ni semua dekat rumah. Hari ni kita bersiaran lagi. So, apa yang Mam nak sampaikan, apa yang Mam nak cerita, sembang-sembang pada petang ni selama 1 jam kita akan bersiaran. Sebab Mam tak boleh lama lah. Nanti kalau lama semua you all bosan, boring dengan apa yang Mam nak cerita, nak cecek-cecek. Alamak, tudung pun tak betul ni. Konon-konon nak jadi tudung orang muda, pakai tudung bawal, tak jadi bawal ni, jadi tenggiri ke apa ni. Okay. So, alright. Untuk hari ni, nanti insyaAllah kalau ada kesempatan, dengar-dengar macam lockdown ni nak sambung lagi, Mam akan bawakan pelbagai petua, tips dan sebagainya. Tapi hari ni sahaja, siapa tak dengar, habislah ceritanya kan. Kena dengar, nanti kena tak boleh nak tanya live ke apa kan. So kita akan ceritalah sedikit tips-tips yang kita sebenarnya bukan setakat untuk menjaga luaran, tetapi yang penting sangat bagi Mam adalah dalaman. So macam mana untuk keep fit, dalaman, luaran. Kalau orang cakap awet muda, semua orang nak awet muda kan. Tak kira lah umur dah berapa. So macam kita, daripada you all ni, Mam nampak yang sedang menonton sekarang ni, semua muda-muda, semua masih bertenaga, ceria selalu. Tetapi kalau kita tak kekalkan, nanti tolong share. Waalaikumsalam Ros, Mimi, Shima. Share lah dengan kawan-kawan. Sebab sharing is caring. Dan sharing ni dan apa yang membuat ni, kita panjangkan. InsyaAllah anda semua akan dapat ganjaran dari segi menyebarkan ilmu. Waalaikumsalam Sisa. Okay, menyebarkan ilmu dan sebagainya. Kita share, kita jangan simpan. Sebab Mam pun tak simpan. Orang tanya, Mam jawab. Orang tanya apa tips, Mam cerita. Cuma you all yang kat sini nak follow, tak follow tu terpulang kan. Sebab apa yang kita buat, apa yang kita amalkan. Sebab you all ni muda-muda, jangan tunggu sampai umur 40 baru dah menyesal kenapa umur 20-an hari tu tak nak dengar cakap Mam kan. Anak Mam ni pun hari-hari kena baby dengan Mam tau. Kena bebas sebab kan macam mana nak jaga suami, macam mana nak kena daripada sekarang ni. Kita awal-awal ni janganlah awal je mentang-mentang lah baru kahwin, macam cakap janganlah you nak
sebelum ni jaga penampilan sebagainya. Bila dah kahwin duduk rumah, lipstick pun tak letak. Yang tu mam memang pantang. Mam dekat rumah daripada muda, daripada awal perkahwinan, paling tidak pun secalip lipstick mesti ada. Sampai sekarang, cuma sekarang dah tua, dah insaf sikit kan. Dah kurang lah, lipstick pun dah pudar-pudar kan. Tetapi tips yang pertama, kita dah masuk sekarang pukul 2.45 sambil sembang. Mam kalau cakap memang macam ni lah. Siapa yang ada kat sini semua kenal Mam tu, dia akan tahulah kalau bercakap tak boleh kontrol. Tapi anak Mam dah bagi, okay Mam, you kena cakap about 1 hour, 1 jam, 1 jam setengah. Okay, tak boleh lebih pada 1 jam. Nanti orang bosan. You bosan tak nak dengar Mam membebel ni? Sebab bila Mam cakap ni semua ni anak-anak ni, sebab Mam tengok tak ada lagi yang umur 50 ke atas lagi ni. Semua 50 ke bawah lagi. Kan? So, hai Wati. Lama tak jumpa you all kan, rindu sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Hidup terperap di dalam rumah sempena dengan lockdown ni. Kan? Apa pun kita tak boleh buat. Perniagaan pun Mam rasa macam, okay, orang lain duk sibuk jual barang kan. Mam kata aku nak jual apa? Takkan nak jual diri. So, kita kena kreatif. So, relax dulu lah. Relax. And then, ni dah start balik. Kalau sambung lagi lockdown, kita akan sentiasa buat. Mungkin seminggu sekali ke. Kalau nak buat hari-hari tu, macam ada juga. Walaupun dekat rumah ni kan. Suka dengan Mam. Okay. Mam pun rindu you all. Nanti kalau dah tamat PKP ni, kita buat gather-gather kan. Baru best. Sebab you all pun belum konvo lagi kebanyakannya. Hai Wati. Alright, okay. Tips yang pertama, siapa ada pensel, siapa ada kertas, tulis. Nanti lupa. Apa Mam cakap, kalau nak buka FB pun nanti dah lama-lama nak kena scroll up nak cari kan. So tulislah. Okay, tips yang pertama Mam nak bagi untuk kita macam mana untuk kita nak kekalkan, especially kalau yang dah kahwin ya. Kita tak nak kita buat kerja rumah pagi-pagi, lepas tu penat sampai tengah hari tengok TV aja, lepas tu penat sampai malam tengok TV dengan tak mandi, dengan tak apa. Pantang. Kan? So, kalau untuk kita kekalkan, tips yang pertama daripada kita bangun pagi. Ya, memang ini yang bukan rahsia lah, bukan rahsia. Semua orang lakukan. Cuma ada yang mungkin terlepas pandang, mungkin ada yang rasa macam aku buat ke tak kan. Tetapi daripada awal, you all muda-muda ni amalkan. Bila tersedar saja daripada tidur pagi tu, kita tidur kan. So, nak bangun pagi lah. Memang Allah akan sedarkan kita waktu pagi. Terceliknya mata tu macam kadang-kadang celik tak celik, belum nak bangun lagi kan. Malas lagi nak bangun pagi-pagi. Okay, masak-masak sambil dengar. Okay, volume tu upkan sikit dulu Nadia Okay, so bila pagi-pagi tu kita belum bangun lagi, kita dekat atas katil lagi. Suami kat sebelah, anak kat sebelah ke, tak kisahlah. Memang macam tu. So, apa yang membuat bangun pagi, tercelik mata je. Macam kadang kita masih di awang-awangan, belum nak bangun lagi, belum nak solat lagi, belum nak mandi, apa saja atas katil. Tersedar, Alhamdulillah. Kita kadang-kadang kita dibuai mimpi. Kalau kita tersedar daripada mimpi, memang kita ingatlah mimpi kita yang tengah dibuai mimpi hantu ke mimpi apa. Tetapi kita kadang-kadang kita dah biasa, bila tersedar, tak kira lah pukul 4 pagi ke, pukul berapa. So, you bangun. Alhamdulillah, kita memang bersyukur pada Allah sebab kita diberikan satu lagi kehidupan untuk hari ini. Jadi bangun. Pertama sekali, usap ni, tangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Usap muka kita. Buatlah. 3 kali pun cukup. Usap tu, tekan muka. Tekan ni wajah kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Usap, pusing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat Nabi 3 kali. Tak payah panjang-panjang. Itu je. Salawat Nabi 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tips pertama yang Mam buat untuk bila Mam bangun pagi. So, kalau orang selalu tanya, oh Mam ni mandi aura. Mandi aura tu biasa je. Yang itu adalah kita bagi tambahan. Yes, kita buat sebagai satu add-on. Macam kita makan nasi, kita nak kena ada sayur, kita nak kena ada protein, karbohidrat dan sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan harian kita. Itu adalah tips pertama buat. Sebenarnya bukan bangun pagi saja. Setiap tersedarnya kita tidur, atau pukul 10 kita tidur, pukul 9 kita tidur, lepas tu kita tersedar pukul 12 malam, tersedar pukul 1 malam, tersedar kan, nak pergi, kalau dah tersedar tengah malam tu, biasanya orang nak pergi tahajud lah kan, kita ni tahajud ke tidak, kan. So, tapi
kita buat itu dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tekap 3 kali sebelum apa-apa kita bangun. InsyaAllah, tu je, very simple. Kadang-kadang kita sambil usap, kita tekanlah juga urut sikit muka kita, tekan kat atas sikit, buat kan. So, sangat membantu untuk menyegarkan. Di samping itu adalah luaran. Hai Anisha. Hai Anisha. Ni lampu je. Lampu pagi ni tudung pun kono-kono nak pakai tudung macam ni kan. Jadi tutung tak jadi ni. Dia kata pakailah tudung bawal nak nampak awet muda kan. Macam dulu-dulu kan umur 20-an semua tudung bawal. Lepas tu pakai balik. Dah nak kalut-kalut kan sebab tadi ada hal sikit pergi sekejap kat kedai. Ada kerja. So rushing, hari ni rushing sikit. And then itu tips yang pertama. Okay, dengar dah tips apa yang terlepas nanti kena scroll up. Sebab kalau you all tak buat, tak guna yang lain-lain tu yang Mam nak bagi. So itu yang Mam amalkan. Amalkan seumur hidup, amalkan selagi kita hidup. Tak susah pun. Betul tak? Susah ke tidak? Hai Maisara, Nasyatul Maisara. Hai. Okay, so kita amalkan lah. Kalau rasa macam susah, yang pertama tu yang nak buat lain-lain ni lagi susah. Betul tak? So, itu ada satu tips yang sangat senang. InsyaAllah kita boleh lakukan kalau kita uzur ke, kita period ke. Tak ada masalah. Kita buat hari-hari amalkan. Itu adalah aura yang paling dalam sebenarnya. Banyak lagi kalau nak cerita ayat-ayat yang tertentu tu add on, tambah. Banyak lagi surah Yusuf, surah apa. Tetapi that's a very basic tu pun kalau you all tak boleh buat, janganlah nak fikir ada 9 tips lagi yang Mam nak bagi. So, 1. Kedua, tak bangun lagi daripada katil tadi. Kan, tadi kita dah baru celik mata. So, kita tak bangun daripada katil. And then, bangun. Biasanya orang buat apa? Itu semua anugerah Allah, insyaAllah. Okay, bangun. Orang bangun biasanya akan mengeliat lah kan. Yes, mengeliat tu satu perkara yang bagus untuk kita stretching waktu pagi. Dah lah kita ni malas nak exercise. Mam pun dulu rajin lah masa nak dara ke kan. Awal-awal kahwin tu rajin lah exercise kan. Exercise dengan anak lagi ke hulu kila terkejar-kejar. Yes please. Please share. Thank you Siti Hamidah. Thank you. Share je, tak apa. Ini kita kongsi ilmu. Sharing is caring. Kalau banyak-banyak kita share tu, dia macam ini bukan nak jual barang pun hari ni ya. Mam nak share tips yang insyaAllah kita sama-sama. Siapa yang share tu, awak lah semua yang akan dapat manfaatnya. Alright. So, bila kita dah selawat Nabi tu, apa yang akan Mam buat untuk bagi Mam punya stretching body? Kalau tak, you all bangun. Jangan terus bangun tau. Selalu kesilapan kita sebagai seorang wanita, dah lah bangun mengantuk. Dah dengar azan dah. Terkikir bangun terus. Jangan terus duduk. So apa? Kita masih darah kita ni dekat oksigen kita belum full dalam otak tu. Untuk awet muda, kita perlukan banyak oksigen dalam badan. Kalau kita kurang oksigen, sebab malam memang kita nak hidup oksigen. Masa kita tidur tu, betul ke aku ni ada oksigen? Kata oksigen waktu malam tapi tak ada. Macam mana nak dapat oksigen? Tingkap tutup aircon kat dalam rumah. Tak adanya oksigen. Sikit aja. So, it's tak fresh pun. Thank you sharing. Okay, tak fresh. So, bila kita bangun, kita tak bangun duduk lagi. Sebab kita punya blood circulation tu belum betul-betul flow. Ini cara Mam lah. Kalau cara scientific tu Mam tak tahulah. Mungkin orang kata, apa Mam ni? Kan, that's yang Mam amalkan sampai sekarang. How to keep fit cara Mam. Okay. So, bila kita dah selawat Nabi dekat muka tu. Okay. Apa yang kita buat. Memang Mam akan tarik kaki Mam. Kedua-dua kaki ni. Tarik sampai ke dada. Peluk. Nak kempis perut tak? Kan? Nak kempis perut buat. Duduk sekejap. Itu cara Mam stretching. Duduk. Tarik dua-dua kaki. Sampai ke dada paling boleh sampai. Peluk kaki kita. Okay. Jatuh. Habis basuh kat belakang. Okay. So, jangan pecah sudah. Okay. Peluk dua kaki dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas stretch kan. Tegangkan kaki. Kaki kita selalu macam ni kan. Okay. Tarik ke dalam. Kalau yang mengkarung tu, jangan tarik ke luar macam ni. Dia akan lagi stres. So, you tarik ke dalam. Tarik ke dalam. Tegangkan betis tu.
Tegangkan paras betis. So, tegang lama sikit. Kira lah kalau tak tahu berapa second tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Buatlah 3 kali. Tarik 3 kali. Lepas tu, twistkan satu kaki ke kanan. Satu kaki ke kiri. Kan? So, bila kita buat yang macam tu, bila kita tengok, bila badan kita dah rasa macam ada pergerakan sedikit, then baru kita bangun dan duduk di sisi katil. Duduk. Rehat. Jangan terus berdiri sebab kita masih perlukan circulation, blood circulation. Sebab itu yang kadang-kadang bila dah berusia, mungkin you all muda-muda tak rasa tau. Nanti umur 30-an, maybe 40-an, bila bangun daripada katil, bangun terus berdiri, dia akan rasa macam nak pengsan, nak macam huyung hayang. Jangan amalkan benda-benda macam tu sebab kita body tak stabil waktu pagi. So, kita just duduk je, relax. Jangan nak kalut-kalut bangun apa semua kan. Okey, duduk sekejap. Kat sebelah tu memang sentiasa ada air masak. So, Mam akan minum dalam seteguk, 2 teguk air masak. Okay. So, minum air masak tu. Tu tips yang ketiga. Air masak waktu pagi. Mam jarang minum air masak. Oh, kena minum air masak banyak-banyak kan. Air masak ke air yang dimasak ataupun air tapisan yang tidak sejuk. Okay. So, you just minum waktu pagi. Tak perlu nak gosok gigi lagi. Kan? Hai wah. Haniza Anwar. Hai. Okay, thanks for watching. Okay, so minum. Maybe dalam seteguk, 2 teguk pun cukup. Bukannya kena teguk banyak macam tu. Sebab kita kena, ada orang kata nak berkumur ke apa terpulang. Tapi Mam just minum untuk basahkan tekak. Okay, so kita just minum. Then baru bangun, pergi toilet, ambil wuduk dan buat selainnya. Mandi tak lagi. Kan? Pergi solat lah. Kalau nak mandi lah. So kita tak perlu, jangan bergegas bangun. Okay. So, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat. Vitamins. Apa vitamin? Any vitamin. Sekarang ni dengan zaman-zaman yang kita pandemik ni, dengan macam yang kita takut dan sebagainya, ya, vitamin tu ramai yang ambil. Oh, bila dah ada COVID semua pakai ambil. Tapi sebenarnya sebelum COVID lagi patut dah ambil vitamin C, apa saja, multivitamin, ya, untuk memberi vitamin tambahan dalam badan kita. So, kalau kita ada sayur, kita suka makan sayur, makanlah. Kan? Benda tu cuma ramai yang sekarang ni, anak-anak remaja kurang nak makan sayur ni. Makan crips je lebih. Kat rumah penuh dengan crips, penuh dengan apa. So, it's tak balance kita punya menu. Kan? Okay, so Mak nak tanya, kalau kita bangun terus ke... Yes dia. Mam nak tanya, kalau kita bangun terus tu ke punca selalu sakit macam ni? Ya, kita bangun, especially kalau kita kurang darah. Orang yang jenis kurang darah, anemik, ataupun orang yang ada darah tinggi. Ya, kalau you terus bangun je, memang dia akan rasa macam nak berpusing-pusing. Kalau kita kerap buat macam tu, kita selalunya orang yang kalut-kalut ni nak cepat apa semua kan. Ya, secara tak langsung dia akan menyebabkan kita sakit kepala. Di bahagian mana? Bahagian sini ke, bahagian belakang tengkuk ke. Punca sakit kepala ada banyak tempat. Keseluruhan ke. Sebab dia ada sakit kepala yang stres, ada sakit kepala yang migraine, ada sakit kepala yang memang ada masalah dalam kepala, atau ada sakit kepala yang bila dah kronik dia sakit sikit-sikit. Bila dah kronik sampai pecah urat dalam kepala. Itu yang kita tidak mahu terjadi. Okay, so jangan stres. Okay, Nadia. So, seterusnya untuk yang keempat tadi, vitamin tadi tak habis ya. Vitamin, any kind of vitamins ya. Orang kata okay, boleh makan tu selalu ke kita nak minum air oren hari-hari, air lemon hari-hari? Kalau boleh, alhamdulillah. Tapi kita ni bukannya jenis yang macam tu kan, minum terlebih kerang pun tak boleh. So, berpada setiap apa yang kita makan, suplemen yang kita ambil, kena tengok ada kelulusan dan sebagainya. Jangan sebarangan. Mam dulu memang suka sangat makan jamu ya. Memang di awal-awal usia 20-an memang dah start ambil jamu. Okay, untuk energi. Tetapi at one time dia menjadi imun dalam badan. So, dia macam panas. Mungkin hormon ya, bila kita makan pun berubah. Bila dah umur 50-an mungkin tak boleh nak ambil makanan yang panas.
makanan yang pedas dan sebagainya, ya. Jadi perubahan mengikut usia tu kita kena tahu, especially kalau kita ada pelbagai penyakit sampingan, right? So kena pandai atur apakah suplemen ataupun makanan tambahan yang kita perlu ambil, ya. Petua makanan atau minuman yang paling berkesan untuk kurangkan masalah angin dalam badan. Yes, ada. Untuk angin dalam badan, biasanya kalau orang dulu-dululah kan, dia cakap, okay, minumlah air halia kan. But then, you tak lalu nak minum halia tu hari-hari. Macam mana nak minum air halia? Ada orang yang tak suka. Kalau suka, okay, minum halia campur madu kan. Lepas tu kemudian kita kena ambil, cari suplemen yang lain. Contoh, kalau banyak angin dalam badan, okay, kurangkan pemakanan dari segi makan-makan yang contoh cempedak, nangka, semua tu tidak membantu, ya. Ubi kayu, so dia tidak membantulah kalau kita banyak ambil benda-benda macam tu. Even kalau bagi mam lebih suka ambil aloe vera juice. Aloe vera juice bagus untuk buang angin dalam badan. Selain dia melancar atau melawaskan kita punya usus untuk masalah pembuangan. Yes, bagus. Daripada remaja lagi dah ambil vitamin C. Okey, bila kita meningkat usia, kita tengok pula, ya, vitamin C tu berapa mg yang kita ambil. Mungkin sekarang you all ambil 500 mg. Tapi kalau usia mam dah 50 tahun ni, memang mam akan ambil 1000 mg punya vitamin C. Kalau memang tak cukup. Especially sebab mam ni suka minum kopi. Jadi vitamin C kalau setakat 500 tu dia macam tak ada apa pun. Makan pun dia hilang. So just nak ada sedikit vitamin C dalam badan. Okay, ambillah yang 1000 mg untuk mam lah. Kalau you all bukan jenis minum kopi, minum kafein, tak apa, boleh ambil 500. But then if you dah 50 tahun ke atas, so please ambil dos yang lebih bagus. Satu lagi untuk buang angin dalam badan, habatus sauda ataupun dan minyak zaitun. Memang mam amalkan waktu pagi, mam punya breakfast. Lepas breakfast, mam akan ambil habatus sauda. Tapi kapsul lah. Tak lalulah nak makan habatus sauda yang macam biji tu ke, ya. So mam akan ambil habatus sauda yang kapsul 500 mg dan juga minyak zaitun 500 mg. Selain daripada mam ambil vitamin C. Yang tu kita amalkan sekarang lah. Kalau rasa nak bagi tenaga, cari yang untuk beri tenaga. Okey, tips seterusnya. Jangan buang masa, nanti kita cerita. Okey, mam memang wajib sarapan pagi. Wajib sarapan pagi sebelum pukul 9. Mesti sarapan. Ada orang, okey, tak apa. Sebenarnya sebelum pukul 8. Kan? Alright. Sebelum pukul 9, dia dah lewat juga. Hai Azaz, Assalamualaikum, salam. Baik, sihat Alhamdulillah. Duduk kat rumah ni betapa sihat lah mam kan. Kita back to lockdown ni, dia macam tak ada buat apa. So idea pun belum timbul lagi. So hari ni adalah permulaan untuk start balik live, ya. Jadi hari ni kita just sembang-sembang santai, ya, petang ni. Okay, so apa yang mam cakap tadi, wajib sarapan. Okay, sebab ramai antara kita, mam tahu memang dia bab sarapan tu, tak apalah, sat lagi lah. Lepas tu makan pun tak menentu, ikut mood, ikut suka nak makan pukul berapa, pukul 10 makan, lepas tu pukul 1 makan. Tak bagus. Kalau boleh, ambillah sebelum pukul 8 pagi. Memang mam cakap pukul 9, sebelum pukul 9. Tapi mam sendiri, pukul 7.30 je, dah masuk dapur, dah masak, and then pukul 8, breakfast. Breakfast memang mam breakfast heavy breakfast, ya. Nasi goreng, mi goreng, nasi lemak. Ada orang nak diet makan roti je. It's up to you. Tapi for me, untuk mam dalam usia nakkan energy, sebab lepas tu mam akan banyak buat kerja. So mam memang akan ambil heavy breakfast. Ya, lagipun kita memang hi semua, hi Mila, hi Mona. Thanks for watching. Okay, heavy breakfast tu sangat penting untuk memboostkan energi atau tenaga untuk mam kalau nak pergi kerja dan sebagainya. Ya, sangat penting. Tapi mam lunch, kalau yang mana staff ke apa, dia memang tahulah mam jarang ambil lunch.
Makan tengah hari memang jarang. Kalau makan pun ada orang nak belanja ataupun memang makan tu memang tanyalah siapa-siapa yang kenal mam, memang akan ambil nasi satu sendok tu sahaja. Satu sendok nasi, separuh, kadang separuh daripada setengah sendok pun ambil. Kalau sendok tu besar, setengah. Kalau sendok biasa yang sendok stainless steel tu kan, tu satu sendok. Tapi bukan membumbung, dia just rata. Itu memang lunch mam. Kalau mam ambil lunch. Kalau tak, memang tak ambil lunch. Jarang ambil lunch. Sebab pagi memang heavy dah. Tapi banyak minum air lah, kan. So depends lah. Kalau you all rasa tak boleh lah lunch nak kena ambil, kurangkan makan nasi tengah hari. Kurangkan. Ya, sebab kalau boleh, kalau you all jenis duduk dekat office, tak buat kerja kat rumah ni, dia tengah hari dia tak kerja, pagi je dia mengemas-ngemas, tengah hari dah tengok drama sinetron kalau housewife tu kan. Jadi tak ada benda yang untuk membantu membakar balik kita punya all yang kita makan tu, lemak-lemak tu. So, you all kena be careful lah. Mom tak ambil lunch, memang jarang lah. So, terpulang pada you all. Kalau you all rasa nak keep fit, nak diet, cuba perhatikan menu pemakanan. Mom tak cakap, okey ni kena makan tu, makan ni. Tak, nasi tu saja kita kurangkan. Boleh makan sikit tetapi kerap. Jangan makan banyak tetapi tengah hari sampai 2 kali tambah. Lauk sedap kan? Dia jangan. Biar makan sikit-sikit. Katalah kita makan pukul 1, lepas tu kita makan pukul 3, tapi sikit-sikit boleh. Gitu. Tapi kalau mam dah ambil lunch, memanglah rasa nak makan dinner tu memang berat. Dinner pun sama. Dinner sebelum pukul 8 malam. Dia memanglah start pukul 7 dah dinner. Kan? Lepas tu maghrib. Jadi maknanya selalunya memang kebiasaan mam dinner pukul 7. Sebab mam tak akan makan lagi selepas pukul 8. Itu tips mam. Sebab pukul 10 ke 11 dah nak tidur kan. Jadi bila malam pun dekat rumah tengok TV, tak buat apa kan. Sistem pembakaran lemak dalam badan kita ni dah mula kurang, dah mula tak aktif sebenarnya bila kita dah meningkat usia. Itulah you all, lepas pukul 8 malam tengok sinetron, tengok movie, lepas tu tidur, tak ada exercise. Itu yang menunjukkan lemak-lemak tidak terbakar. Kalau dulu bolehlah ya, tapi sekarang ni kita kena tahu kenapa kontrol diet pun tak mau turun-turun. Tengoklah cara pemakanan macam mana. Waalaikumsalam Rashidah. Okey. So kena tengok balik cara pemakanan. Makan kita pun berpada-padalah, sebab memang mam kalau makan nasi kalau terlebih kadang-kadang rasa macam dah sikit, kadang-kadang ada masa memang tak boleh habis pun walaupun satu sendok tu. Bukan orang kata nak kontrol badan body sangat, tak. Sebab bila dah biasa jadi macam tu. Sebab dah jadi kebiasaan. Kita dah biasa makan 2 sendok atau 2 kali tambah nasi, dia jadi kebiasaan. Tapi kalau kita boleh kontrol, memang bila dengan usia kita memang boleh kontrol pemakanan nasi tu. Ya. Mam tak cerita you all kena kontrol diet itu, ini, makan itu, makan rebus-rebus. No, tak. Boleh makan apa saja. But berpada-padalah. Ya. Okey. Tips yang ke-6. Ada masa nak yang ke-6 dah kan. Siapa yang ketinggalan tu nanti kena scroll up balik. Okey, tips yang ke-6. Okey. Tips yang ke-5, makan malam. Tips yang ni nampak tak dia bercakap banyak sangat sampai terlupa. Tips yang ke-5 tadi, kita makan sebelum sarapan sebelum pukul 9 pagi. Dan tips yang ke-6, kita makan sebelum pukul 8 malam. Ni kena makan awal. Sebab kalau rasa lapar sangat selepas pukul 8 tu, you all try lah cari cream crackers ke, boleh roti cicah dengan boleh cicah dengan Milo ada gula, tak ada masalah. Hai Puan Raisha, hai. Okey, tak ada masalah nak cicah ke dengan cream crackers, cicah Milo ke apa semua. Tetapi for me, kalau kita dah habis makan pukul 8 tu, dah memang tak akan dah masuk bilik. Dah masuk bilik, buatlah kerja ke apa semua dalam bilik atas katil semua. Memang mam punya kerja kat rumah. Mam suka buat kerja atas katil. So memang tak akan keluar lagi banyak kerja. Atau keluar pun sekejap je tengok berita ke apa, TV pun dalam bilik kadang. Saja je nak tengok kat luar. Memang dah tak makan. Ajaklah mam pergi makan malam dekat mana kat luar ke. Dan jangan ajak mam
pergi makan dekat hotel, you bayar package yang RM50, RM30 untuk buffet. Memang tak, memang Mam tak boleh makan semua. Rugi kalau bawa Mam pergi makan buffet. Jangan belanja buffet tau, nak belanja makan satu-satu. Tak apa, siapa yang nak belanja nanti boleh. So, kena ada something lah dia membantu selain daripada kita minum minuman-minuman atau makanan-makanan tambahan, vitamin tambahan tadi sangat membantu dan terpulang. Sebab apa makanan yang kita ambil macam Mam kan, Mam kata Mam kurang makan. So, I need something yang membantu untuk energy, untuk my beauty, dalaman tu. Kalau dalaman okey, luaran secara tak langsung memang tak perlu pakai makeup tebal sebenarnya. So you just, apa yang kita perlu buat, dalaman tadi. Dalaman, sangat penting dalaman. So secara tak langsung, luaran, orang nampak pun dia akan tahu. Selain daripada tips yang ke-8. Tips yang ke-8, of course, semua orang tahu, semua wanita tahu, even sekarang, zaman sekarang ni, lelaki pun tahu, penjagaan wajah, dalaman dan luaran. Okey, macam mana tu penjagaan wajah dalaman? Bukan setakat penjagaan wajah, tetapi penjagaan badan. Nak muka je comel, cantik, tapi body tak jaga buat apa? Body, kalau orang pegang tangan kesat, pegang tangan kasar, buat apa? Pantang tau, Mam. Sebab kita ni kadang-kadang wanita memang nak jaga parts wajah, tetapi body tak jaga. So, you all kena tahu. Yes. Tadi Mam dah share. Nanti Mila tengok balik vitamin. Jenis vitamin C. Okey. Vitamin C, apa yang ada dalam pasaran semua bagus. Tetapi kita cari yang ada nanti tolong ambil Mam my vitamin C please. Okey. Banyak jenis dalam pasaran, tak ada masalah vitamin C apa yang kita nak makan, tetapi berpada sebab sekarang ni vitamin C banyak dicampur dengan pelbagai jenis bahan lain, bahan pemutih lah, bahan pencerah lah. So ada ketikanya vitamin, dengar ya, sebab bukan Mam nak menakutkan, tetapi ini adalah fakta sekarang yang ramai atau banyak vitamin yang Mam makan tu pagi-pagi, vitamin C. And then, yang bukan kita nak kata, tak bagus, ya. Tetapi you all kena sangat be careful sebab sekarang ni ada yang makan vitamin C campur dengan bahan pemutih, ya, untuk makan-makan cerah. Dia kata daripada buah-buahan, daripada sayuran, daripada itu ini. Tetapi bila kita tengok, ada juga bahan chemicals. Sebab kita kadang pengguna, kita tak tahu apa bahan-bahan chemical tu. Yang tu yang kita kena tahu. Banyak research, jangan sebarang ambil. Memang KKM luluskan sebab mereka letak produk tu, bahan tu adalah bahan yang sangat sikit kandungannya, tetapi untuk long term effect tak bagus. Okey, Mam nak cakap sebab vitamin C yang Mam makan memang kita ada yang paling bagus sekarang ni ascorbic acid, ya. Ascorbic acid tu ada yang 100% ascorbic acid. Cari, baca, beli vitamin C tu, baca bahan dia, baca ingredient dia. Dia campur dengan berapa jenis bahan. Sebab bukan semua vitamin C, sometimes dia kata vitamin C, tetapi percentage daripada 1000 mg, vitamin C dia mungkin dia letak 200 mg. Yang lain tu dia masukkan pula dengan kononnya dia 5. Lepas tu bahan pemutih dah 5. Bahan pemutih saja 500 mg. So you all nak tengok kenapa tak nak guna, kan? So kita kadang-kadang bila kita lihat benda-benda ni, yes, it's good for our skin, tetapi dengan usia kita, makan sekejap, dah cerah, dah comel, tetapi untuk long term effect, be careful. Mam bukan tak nak, tak percaya, tetapi produk-produk tu sebenarnya bila kita belajar, kita tahu apa bahan tu sebenarnya. Okay, tidak mahu condemn mana-mana produk, okay, tetapi kita kena tahu dan kena faham formulasi setiap produk. Okay, apa yang kita nak. So insyaAllah, ya boleh, memanglah ulam-ulam makan, tetapi kalau orang ada darah tinggi, darah pekat, jangan banyak sangat makan sayur ulam-ulam yang warna hijau tu.
jangan makan. Sebab vitamin K tak sesuai, tak bagus untuk orang yang ada darah tinggi ataupun darah yang pekat. Okay? So, kena kurangkan. Makan sikit boleh. Kadang kita kata, oh ulam makanlah banyak. Blend lah. Pegaga lah. Bagai kan. Makan tu ini apa semua hijau je. Tak balance. Dia tak balance. Okay? Memang ulam tu bagus tapi berpada-pada. It's very good. Okay? Sayur-sayuran memang bagus lah. Tetapi kena be careful. Kalau you ada darah tinggi, you berdarah pekat, jangan ambil ulam terlalu banyak. Jangan ambil sayuran hijau. Sebab dia boleh menambahkan kepekatan darah lagi. Okay. So back to tips yang nombor 8 tadi. Rutin penjagaan wajah. Okay. Ini yang kadang-kadang orang kata banyak lambakan produk dalam pasaran. Kita pun tak tahu nak beli yang mana satu, nak pakai yang mana satu dengan usia. Kejap pakai okey ya, pakai produk ni tak okey, mampu sama ya. Kalau sensitif satu produk itu adalah kita yang tahu. Ya, kalau kita pakai satu produk tu dalam masa seminggu dah naik jerawat penuh, stop lah. Jangan dengar dia cakap, oh tak apa memanglah tu tindak balas. No, produk yang bagus dia akan merawat, bukan dia akan mengeluarkan jerawat. So you all kena faham. Okay, kena tahu ya, cari kalau boleh dalam keadaan sekarang ni penjagaan wajah yang sangat penting berasaskan water base ya. Depends on skin pun boleh, jenis kulit, especially kalau dah usia 50-an ni. Kan dah makin jatuh dah ni. Dah jadi macam budak-budak pula tudung mami. Dah lah dia kata pakai dia tudung bawal lah, pusing pasal. Oh sorry. Okay, so bila kita penggunaan alat-alat rawatan wajah, penjagaan wajah yang macam mana yang sesuai. Okay, so kalau sekarang dengan usia sekarang, dengan keadaan cuaca kita, tak kira lah you umur 20-an ke, umur 50-an ke, kena ada set penjagaan wajah yang sesuai. Amalkan pakai penyegar, amalkan pakai serum ikut kulit, amalkan pakai pelembab. Nak sekarang semua orang duduk dalam aircon, pelembab sangat bagus. Amalkan pakai pelindung matahari. Okey, mana satu dulu nak pakai moisturizer dulu, pelembab dulu ke nak pakai serum dulu? Okey, kalau setiap produk kadang-kadang kita ada serum. Okey, serum kita pekat ke cair? Kita ada moisturizer. Comparekan moisturizer kita tu pekat ke cair daripada serum. Kalau moisturizer kita jenis cair, lebih cair daripada serum, kena pakai moisturizer sebab dia lebih cair daripada serum. Tapi kalau serum kita lebih cair daripada moisturizer atau pelembab, so you all kena pakai serum dulu. Toner memanglah dia cair kan, so kena pakai toner lah. Lepas cuci muka pakai toner. Yang tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab kalau nak pakai skincare, kena awalkan produk yang cair, lebih cair. Contoh, toner lebih cair daripada serum. Okey, so kita pakai toner dulu, lepas tu kita pakai serum, lepas tu kita pakai moisturizer, baru kita pakai foundation pelindung matahari yang lebih pekat lagi, lebih likat lagi. Kan? So kena tahu step tu. Itu adalah rutin hari-hari kena buat. Dalam rumah, nak keluar rumah, bangun pagi, mandi, kena buat. Jangan kata, oh aku duduk rumah hari ni, PKP, lockdown, tak keluar, tak payah pakai, cuci muka dah, pergi buat kerja. No. Mam, memang wajib. Sebelum keluar bilik, dalam mandi, memang kena pakai toner, kena pakai serum, kena pakai pelembab, kena pakai pelindung matahari. Tapi tak pakai foundation lah, yang warna tu. Just pelindung matahari yang colourless dekat rumah, sebab kita nak bagi ni. Sebab usia 50-an ni memang kulit mudah kering dan mudah sensitif. So, kalau kita gunakan tu, dia sangat membantulah daripada awal usia. Kalau you all usia 20-an tu sangat bagus. Right? Itu tiap-tiap hari. 2 minggu sekali face scrub sangat wajib. Nanti jangan nak tanya kenapa macam muka tu kurang jeragat dan sebagainya. Scrub lah muka. Rajin-rajin scrub. At least kalau kulit sensitif, seminggu sekali. Kalau kulit yang agak-agak tak berapa nak sensitif, pakai pun kesat dah, pegang kat sini pun rasa macam ada biji-biji semua, buatlah. Rajin-rajin lah buat seminggu 2 kali. Masker seminggu sekali.
paling malas pun pergi belilah masker-masker yang ada jual tu, banyak-banyak tu. Tetapi masker-masker tu kalau boleh you all tolong masker yang pakai buang tu, yang kertas tu kan, masker kertas tu, kalau boleh tengok kat belakang, baca ingredient. Ni nak serius ni. Tengok made in mana. Okay. Kalau made in China, baca ingredient. Ada tak produk-produk, especially lah, tak nak sebut yang lain, ada glycerin. Glycerin tu adalah bahan pelembab untuk wajah, ya. Dan dia ada dua asas yang buat glycerin. Satu daripada sayur-sayuran, banyakkan dekat Malaysia, ya, memang daripada sayur-sayuran, minyak Malaysia kalau punya glycerin biasa daripada kelapa sawit, dan juga daripada binatang tu lah, ya, lemak binatang tu. So kalau daripada China, dah lah tak ada halal you all pakai. Was-was sangat, sebab itu memang trending, banyak sangat berada di supermarket, di drugstore ataupun kedai-kedai yang jual barang-barang kecantikan, ya. Kalau boleh, memanglah murah, kadang dia jual RM2, RM3, you all beli je, janji dia boleh cerahkan aku, dia boleh putih, dia boleh segarkan pakai benda tu, tetapi you all tak baca ingredient. Mam memang pantang lah bab tu. So kalau nak beli, apa yang Mam advise, cari produk face mask daripada Korea. Ya, sebab orang Korea dia memang kalau sekarang ni memang dia tak nak daripada binatang tu. So dia suka natural lah, natural beauty gitu kan. Ada produk yang berasaskan natural tu, boleh lah, walaupun dia tulis glycerin, tetapi bila dia sebut natural, so insyaAllah daripada tumbuh-tumbuhan. Okay, so penjagaan badan pun sama. Kalau boleh, kalau Mam ni, kalau rajin kan, memang nak buat hari-hari body scrub. Tapi tak rajin lah pula kan. So at least paling kurang seminggu 2 kali masa mandi tu kena luluh badan. Satu badan ni kita luluh. Tak payahlah pergi kedai selalu kan. Nama je ada spa, tapi kat spa pun kami tak sempat nak buat untuk diri sendiri. So buat sendirilah kat rumah sorang-sorang. Luluhlah badan. Lotion tu wajib sangat nak bila dah berusia ni. Sensitif sangat tangan ni. Body kita sensitif kering. Bila kita kering, kita perlu moisturize. So bukan setakat muka nak kena pakai pelembab, satu badan pakai pelembab. That's why kalau nak salam, kalau kata tangan Mam halus tu, jangan bising-bising. Kalau Mam suruh pakai pelembab, pakai. Nak tangan halus tapi malas nak pakai. Kan? So pakailah pelembab, tangan pun jadilah. Kalau tak lalu nak pakai satu badan, dan jaga hygiene, okay? Jaga sangat-sangat 24 hours kot body mist. Mam memang body mist tu sangat penting. So body mist kalau lepas mandi memang kena pakai. Mam nanti nak request Mam story pasal rambut. Okay, terima kasih. Nanti insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan ke, bila nanti Mam akan up, kita akan cerita pasal penjagaan rambut. Okay, boleh, tak ada masalah, insyaAllah. Bagilah idea untuk Mam nak ceritakan, sebab bila kita nak bagi tips, you all nak apa? You all cerita. You all bagi tahu Mam apa yang you all nak tips. Sebab kalau apa yang melalui pengalaman, kita boleh cerita, melalui apa yang Mam belajar, kita boleh cerita, ya. Sebab apa yang Mam cakap ni, orang kata, oh, kenapa nak melalui pengalaman, kenapa nak melalui Mam je yang ni. Tetapi semua orang pun macam tu sebenarnya. Kalau kita tidak ada belajar daripada pengalaman diri sendiri, daripada pengalaman orang lain, kita tak akan nampak benda tu untuk dijadikan teladan pada diri kita. So kena faham, sebab you all muda-muda ni banyak lagi nak perlu belajar, banyak lagi nak kena, orang kata kalau orang tua-tua lah, dia katakan makan asam garam, masam garam dulu kan. Okay, tapi okay je, right? So itu tips yang ke-8. Tips yang ke-9, dah masuk yang ke-9. Kenapa orang akan nampak kita, okay, kenapa nampak macam, lalu je orang pandang. Itu Mam tak nak lah kalau macam lalu je. Hai Wan, hai Fatimah Wan, yes, I miss you too. Kan, macam mana nak buat ni, kan, nak jumpa pun susah dah sekarang. So Mam ni memang kat rumah je lah, duduk terperap. Kan, cekak ni pula, trending lah konon kan. Okay, so,
kita tips yang ke-9 lah. Yang semua orang ada, tak dinafikan, semua orang ada, tetapi untuk melihat diri seseorang itu, untuk menaikkan aura dia, untuk menampakkan orang kata keayuan. Mam tak ayu lah, dah tua kan, dah ayu apa. Actually benda ni semua orang ada, semua orang buat, cuma kita ikhlas ke tidak, kita jujur ke tidak dengan diri kita. Sebab sekelumit, bagi Mam, ada sekelumit yang kita rasa sesuatu yang tidak patut kita ada, dia akan memberikan satu aura yang secara tidak langsung akan menutupkan kita punya hijab. Faham tak? Hi Fiza, hi Coach Fiza, thanks for watching. Okay, so hi Hanim, hi Asyam, Sabari, thanks for watching, terima kasih menonton. Okay, tips yang ke-9 tu nampak mudah, semua orang ada, tetapi untuk praktiskan dia sangat sukar. Mam pun kadang-kadang ni macam terlepas pandang lah. Kadang-kadang ada juga bila mood tu, bila dah terlalu banyak sangat berfikir, especially kita ni orang berniaga ni, suka sangat berfikir. Tak apa-apa yang kita fikir cari duit aja kan. Tak nak dah fikir cari duit, janji aku boleh makan hari ni, PKP ni kan. Lagi pula sebulan kami punya bisnes ni yang tak boleh nak operasi ni, memang rasa terjejas. Tetapi nak buat macam mana? So kita boleh teruskan dengan kita kena berfikiran. Semua orang cakap, fikiran positif, berfikiran matang, berfikiran luas. But susah sebenarnya. Jujur pada diri, ikhlas dalam hati, susah. Yang itu dalaman. Yang ni kena belajar. Yang ni ada step untuk sampai ada step macam nak belajar masters gitu kan. Kan sebab kadang kita memang jujur, itu macam ikhlas, tapi sebenarnya ada ikhlas tu ada sikit alamak, macam terberi lebih lah pula kan. Yang tu yang kita tak nampak tu. Susah tau. Mam pun bukan senang untuk kita nak redha. Untuk kita nak lepaskan, untuk ikhlaskan hati orang yang kutuk kita tu. Bila orang kutuk je, kita dah termenung, kita dah terfikir. Bila kita fikir je, secara tak langsung cahaya kita tu, dia akan menutup hijab kita. Bukan ustazah tak pandai nak cakap ustazah ni kan. So ini adalah salah satu cara untuk kita di real life. Memang kita suka ketawa, memang kita suka senyum, tetapi apa sebenarnya yang kita nak, apa sebenarnya yang kita lakukan tu. Itulah bila tak betul semua, duk pakat mandi aura lah, mandi bunga lah, mandi tu lah kan. Itu adalah sampingan, penambah, orang kata penambah nilai badan kita tu, body kita. Macam mana kita nak buat? So itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang lah. Siapa yang faham, dia faham. Siapa yang tahu ni, dia akan tahu sebab dia akan rasa, aku buat ke tidak, aku ikhlas ke tidak, aku jujur ke tidak pada diri aku. Gitu kan. Sebenarnya semua orang ada, nak dengan tak nak sahaja. Okay. So apa yang kita buat, kan, betul. Hari tu kalau nampak Aimi berseri-seri tu sebab hari-hari Mam suruh dia mandi. Okay, jumpa lagi. So dia macam tersangkut tadi. Sorry, biasalah line semua orang dah tinggalkan. Ingat Mam dah keluar kan, Mam masuk balik ni sebab gangguan teknikal dari segi line yang tak berapa nak menentu. Kena buat balik, mandi aura balik. Mandi balik. Mandi aura ni bukan sebarang-sebarang mandi tau. Bukan mandi bunga. Mandi bunga tu mandi letak bunga je. Aura ni kita nak kembalikan mood kita. Kita nak kembalikan kita punya semangat, jati diri. Bukan nak jadi cantik, bukan nak orang pandang kita comel ke apa. Nanti kan orang ikut sampai kat rumah kan, barulah kita terkial-kial nak mengelakkan orang. No. Mandi aura, niat yang utamanya adalah untuk menaikkan semangat kita balik.
Ya, untuk naikkan semangat. Sebenarnya kalau kita pergi pasar tu, market tu, kan, pergi market lah, tak kira lah, tak nak situ tempat lain, pergi pasar tu, pergi market tu. Kalau boleh balik daripada market tu, mandilah. Jangan tak mandi, ya. Sebab dia sangat membantulah untuk kita bagi balik, pulih balik semangat kita yang down, ya. Sebab macam mana nak kata, sebab bila aura ni satu benda yang kita tak boleh cerita dengan scientific, ya. Dia adalah holistik. So ada orang nak percayalah, dia tak nak percaya terpulang. Tetapi orang yang cuba membaiki diri, insya-Allah dia sangat-sangat membantu. Yes, semangat. Yang tu penting. Niat. Apa saja kita buat, niat kerana Allah Ta'ala. Kita mandi pun, nak bersihkan diri pun kerana Allah. So kita niat kerana apa? Yang itu yang kena tahu, kena fokus, ya. Buat balik hari-hari. Setiap petang sebelum pukul 7 mandi. Siapa yang dah ada tu, ya, nak mandi orang macam mana? Tu kena belajar lah, kan. Pergi dekat Empower Kulim, cari belajar terapi spa, kan boleh. Ya, rasa saya ada kosong lagi, kan. Boleh tak ulas tentang pentingnya berurut bagi yang berumur 50-an, Imam? Okey Mila, umur 50-an boleh, tak ada masalah urut, tetapi kena tengok ada kencing manis tak? Ada darah tinggi tak? Ada jantung tak? Urat-urat semua ada yang timbul ke? Ada sakit lutut ke? Kita kena tengok body kita. Kalau kita rasa fit, okey, kita boleh urut macam biasa, ya. Kemudian kita digalakkan betulkan balik alignment badan kita, urut yang depends, ya. Ada orang suka urut kuat, ya. Mam dulu suka urut kuat-kuat, tapi bila kita dah berusia 50-an ni, memang kalau orang urut kuat pun kita dah rasa macam sakit. So kita mediumkan urutan tu. Minta tukang urut tu jangan urut kuat-kuat, urut pelan-pelan, sebab kita perlukan blood circulation ini berjalan lancar. Sebab sometimes di mana tempat yang kita selalu lenguh tu, di situ yang kita punya darah tidak berjalan lancar. So you need perlukan tekanan, urutan yang bagus untuk urut bagi melancarkan perjalanan darah. Urut sangat bagus sebenarnya. Lepas tu buat mandi sauna. Ya, mandi sauna bukan masuk sauna rumah tu. Sebab rumah tu kalau untuk orang yang 50-an sebenarnya tak berapa sesuai. Orang yang ada asma tak berapa sesuai. Yang masuk dalam rumah semua masuk sekejap-sekejap asap tu nak kena keluar. So yang half tu yang nampak kepala. Okey, dan sauna yang bagus adalah sauna dari jenis kain. Okey, jangan sauna yang dari jenis PVC. Sorry to say, minta maaf orang cakap. Tapi tahap kepanasan sauna yang jenis kain tu, canvas, tak sama tau. Sedap tak sedap, peluh tak peluh tu dia lain. Okay, yang ada orang kata ada infrared pun Mam tak berapalah setuju dengan infrared, tapi dah okey dah, mandi sauna biasa pun okey. Ya, tetapi mandi sauna yang dalam canvas tu, yang bukan dalam plastik tu ke, kan? Sorry, minta maaf. Tapi itulah yang bagus. Okey, macam mana orang yang kena sihir perlu ke mandi aura? Okey. Itu adalah holistik, ya. Sihir, ya, perbuatan yang sangat direjam, perbuatan yang kita tak boleh nak elak, memang berlaku zaman sekarang, memang ada. Siapa yang tak percaya, Mam nak kata percaya tak percaya, Mam tak nak cerita benda tu semua. Mam bukannya dalam pengamal perubatan Islam, tetapi kita yakinlah benda tu ada wujud, sebab dalam Quran pun kata ada, kan? Mandilah, ya. Bila kita dah berubat dengan ustaz, mandi sangat bagus untuk kita pulihkan semangat kita dan dengan niat menjauhkan diri kita daripada benda-benda tu. Sebab kalau mandi pun memang akan niat selain daripada nak naikkan semangat, ya, jauhkan daripada syaitan yang direjam, perbuatan-perbuatan yang tidak diingini, ya. Something yang kita doa untuk kita pulihkan semangat. Kalau kita kuat semangat, insya-Allah. Semangat tu penting. Apa saja nak urut, macam Mam lah, nak urut orang ke, nak apa ke, memang kita perlukan sesuatu internal strength, tenaga dalaman. You ada tenaga dalaman, you touch orang je, you dah tahu.
So itu tak nak cerita lah, sebab Mam pun tak pernah nak promote urut sana sini ke, tak. It's not my business lah urut tu. Tetapi sangat membantu kalau siapa yang nak urut tu pergi. Bukan 50-an tak boleh urut. Anak dara pun boleh urut, ya. So kena tahulah tahap ketahanan dalam badan kita, tahap kekuatan kita sendiri. Okay. So kalau ada idea yang nak Mam cerita, tadi Mam dah dapat ni, Mam tulis ni. Okay, next topik nanti Mam akan buat dalam perjagaan rambut. Okay, so insyaAllah lah. Okay, tips akhir. Tapi tak berakhir lagi, cuma nanti kita akan buat conclusion. Okay, tips yang terakhir, tip yang ke-10 adalah amalan kerohanian. Apa itu amalan kerohanian? Semua orang dah buat. Senang cerita, semua orang buat benda ni. Ikhlas dengan tidak je. Jujur dan amanah. Amalan kerohanian ni, bila sebut amalan kerohanian, orang cakap, okey, solat jangan tinggal. Sebab benda tu memang kita kena buat. Bukannya buat kan. Tapi kita ni nak buat solat sunat pun jarang, kan? Tahajud jauh sekali, duha selang-seli, kan? Itu yang kita tak boleh nafikan kekuatan kerohanian kita. Level mana kita? Kan? So bukan nak kata dalam amalan kecantikan tu benda ni ditinggalkan. Tidak. Orang kata ambil wuduk lah, kan? Cara ambil wuduk betul lah. Lepas tu cara kita solat tak tinggal lah. It's not that. Bukan sebab tu. Bukan sebab kalau nak cerita, nak huraikan amalan kerohanian yang kita buat, ya, masing-masing individu, ya, terpulang pada individu. You all yang tahu apa yang you all buat. Faham ke tidak ni yang orang cakap ni? Faham ke tak ni? Kan? So dia lebih kepada kerohanian secara tak langsung, inner strength. Tadi Mak cakap, tenaga dalam man kita tu dia kebal tau. Cik Wak dia kebal. Kebal macam mana? Kebal macam ni. Kebal. Kalis peluru. Kan? Tak. Dia lebih kepada kekuatan emosi. Yang tu yang susah kadang-kadang. Masa zaman remaja, bukan remaja lah, dalam usia 30-an, masa anak kecil-kecil tu, emosi kadang-kadang tak stabil, ya. Mudah rasa macam cepat nak marah. Ni menopause pun dah sekarang ni, musim nak pra-pra menopause ni pun rasa macam mudah nak marah je, kan. Emosi pun balik tak stabil pun. Tetapi but then, if you ada semua benda tu, kerohanian maintain, insyaAllah. Apa yang orang cuba nak beri pada kita, nak jatuhkan kita, nak menyakitkan hati kita, kita relax lah. Oh, senang cakap, Mam. Relax. Aku geram dengan dia, kata kutuk aku macam-macam, aku tak buat, kan. But then, itu semua bila sekarang ni kita dah boleh, okay, kita memang terasa lah juga, kan. Oh, dia kata aku macam ni, aku tak buat ke, kan. But macam mana kita nak stabilkan emosi kita tu? Macam mana kita nak stabilkan pendirian kita kalau kita tak ada kerohanian dalaman? Kita setiap bulan boleh gaduh balik dengan dia, tak nak maafkan dia, kan. Yang tu yang selalu ustaz-ustaz cakap, sebelum tidur maafkan orang, kan. Buat ke tidak, kan. So sometimes kita benda-benda ni yang terlepas pandang. Benda-benda ni yang kita rasa macam kita kena akur dengan apa diri kita, siapa diri kita. Perkara wajib dah buat, kan. Lepas solat, ngaji, buat solat sunat, semua dah buat. Tetapi kenapa kita masih nak marah orang? Kenapa kita cepat emosi kita nak marah orang? Kenapa kita cepat tidak jujur dengan diri kita? So it will take time. Dia akan ambil masa. Ambil masa. Kalau kita jenis yang pemarah, kita jenis yang macam mudah merajuk, mudah tersentap, ambil masa. Kan?
Ya, betul. Dalaman kita positif, jangan mudah melatah. Sebab kalau mudah melatah, kita mudah lupa. Yang tu kena jaga. So, setiap emosi kita jaga, insyaAllah. Bila saya dah masuk 45 tahun, bila Mam masuk 45 tahun Friendly Mam cakap, emosi Mam tak stabil. Okay? Kenapa? Masa tu dah mungkin orang kata pra-menopause dan sebagainya. Macam orang cakap sikit pun dah tersinggung. Anak tak nak dengar cakap kita pun tersinggung. Anak kecil-kecil melawan cakap kita pun tersinggung kan. Gitu. Tapi bila kita dah ada satu tahap, bila kita yakin apa yang kita buat, that's nothing. Kita control. Sometimes sekarang ni pun ibu-ibu anak-anak dah besar, anak-anak kita cakap sikit tak nak dengar cakap kita mudah rasa macam terdetik dalam hati. Tolong jangan terdetik dalam hati kerana anak. Anak memanglah sometimes tak nak dengar cakap kita, diorang pun dah pandai ni, kita pula mula merajuk kan, kita pun tak nak sudah. Lantak hang api benda apa, aku tak kisah. Jangan. Sebagai seorang ibu, sentiasa doa yang baik-baik, cakap yang baik-baik untuk anak. Sebab kita tak tahu in future, kalau apa-apa berlaku, kita yang menangis kan. So kita kena tahulah apa yang kita buat, kena sabar. Emosi kerohanian sangat penting. Bukan bermakna kerohanian tu nanti you all pergi pula lah buat macam kena masukkan aura, masukkan apa benda yang kena nak orang kata bertakafur tafakur gitu, tafakur whatever. So tak perlu. Itu adalah 10 tips yang amalkan. So kalau orang cakap sekarang pun memanglah orang kutuk kita tak apalah, adalah orang cakap Mam ada orang ni kata Mam macam ni, biarlah dia nak kata. Janji kita tak buat perkara yang dia kata. Kalau Mam, orang kata Mam tak buat benda tu kan, so Mam akan buktikan apa yang lebih baik lagi. Buktikan yang dia tu tak betul cakap dia. So kena tahulah. Kita jangan lawan. Biarlah orang nak kata jangan kita pergi gaduh dengan dia, tak apa. Yang penting Allah ada, Allah tahu. InsyaAllah. Ustazah lah pula kan. Okay, tak apa. So that's 10 tips tadi yang Mam cerita sedikit sebanyak. Dia tak banyak pun, tak susah. Yang paling jangan tinggal tips nombor 1 tadi. Jangan tinggal. Buatlah hari-hari. Dia bukan pagi je tau. You bangun tengah malam ke apa ke, buatlah. Tersedar je daripada tidur. Tak kira kalau Mam ni siang malam, kalau tidur nap tengah hari tu kan, tertidur tengah hari tu, bangun je memang buat dulu. Dah terbiasa. Bila terbiasa kita buat. Okay. So you all amalkanlah. So sambil-sambil kalau ada soalan boleh tanya, anak tanya apa boleh tanya, sambil-sambil kita jawab apa yang pengalaman yang tak sebanyak mana ni, insyaAllah kita akan cerita, kita akan share. Yang penting jaga emosi, jaga kerohanian tu sangat penting. Attitude, sikap kita pun memainkan peranan dalam mengembalikan kejelitaan kita. So sebab apa sikap kita, kalau kita ni mudah marah, mudah apa, kan memang tak nampak daripada air muka, air wajah tu pun dah nampak pelik. So kena jagalah. Macam mana kita nak ni buat kerja pun jangan kalut-kalut, relax. Ni ada buat kerja ni, nak cari tu cari ni, kalut je, tak susun atur. Perancangan tu sangat penting. Kan? So kena tahulah apa yang kita rasa kita boleh buat, apa yang kita rasa kita boleh lakukan, kita buat. Tapi kena tahulah pembawaan kita macam mana. InsyaAllah bukan susah, ia mudah. Cuma nak dapatkan mudah tu perlu praktis, perlu lakukan, perlu tahu apa yang kita nak, apa yang kita buat. Kalau yang dah bersuami, ada suami, jaga diri depan suami, jaga penampilan. Jangan dekat rumah kan dengar tak yang viral tu, masa PKP je duduk menyapu pakai make up. Masa tak PKP tak pakai make up. Tak nak lah kan. Kalau Mam cerita orang tak percaya. My life now sekarang tengah trend anak yang baru je kahwin tu.
Kan? Bukan senang tau nak train ikut cara kita. Sebab kita nak train, sebab kadang-kadang remaja sekarang ni diorang tak kisah benda-benda penampilan dan sebagainya. Masa dating cantik, masa kat rumah tak berapa cantik. Sorry, not for me. Di rumah mesti lebih cantik daripada di luar. That's me. Okay, that's me pula kan. Taklah, dah tua-tua ni taklah sangat macam tu. Dulu ya, dulu memang sangat-sangat jaga. So untuk kekalkan tu daripada sekarang. You all ni muda-muda, buatlah. You all ni masa ni lah. Advice lah pada kawan-kawan, jaga dalaman tadi yang vitamins tadi kan. Sebut pasal vitamins, bukan setakat vitamin C, untuk luaran pun ada orang pakai sebagai serum dan sebagainya. Dalaman tu sangat penting. Okay, kalau Mam tak akan makan saja vitamin C sahaja, ya, sebab vitamin C yang Mam makan ni, okay, right, Mam baca sikit. Okay, Mam tak nak lah nanti kata Mam nak jual produk. Bukan hari ni, bukan Mam nak jual produk. Hari ni Mam nak sharing tips ya. Vitamin C yang Mam ambil, ya, dia mengandungi, of course tadi Mam cakap vitamin C apa? Ascorbic acid kan. So yang kalau you all nak ambil ascorbic acid saja 500 mg ke apa memang boleh. Tetapi macam bila kita dah berusia, maybe dalam 40-an ke atas, kalau kita kuat minum kopi ya, so kena ambil lebih lah. Supaya bila kita minum kopi, kita makan vitamin C tu, dia tak hilang, dia tak sempat nak meresap dalam body kita, hilang macam tu je. Sebab kafein tu lebih kuat sebenarnya. So macam Mam ambil 1000 mg. Okay, dia ada bioflavonoid, dia campur sekali lah. Alright, sebab jangan ada vitamin C yang ada pengawet. Kalau boleh just ambil vitamin C je, jangan campur-campur dengan bahan-bahan pemutih-pemutih tu semua. Mam tak nak sebut nama dia kan. Kalau nak tahu nanti kita akan buat session untuk produk ingredients kan. Yang mana yang produk yang tak boleh, yang mana yang boleh, apa produk bahan pemutih yang Mam cakap tu yang campur dengan produk yang sekarang ni makan-makan putih tu kan. Satu je Mam nak cakap. Okay, kalau dia boleh mencerahkan kita punya melanin, ya, melanin tu maksudnya kulit atas ni, lapisan yang kita nampak ni, kalau kita coklat lah dia, kalau kita putih lah, itulah melanin kita kan. Lapisan kulit atas ni, ya, kalau kita makan produk-produk yang mencerahkan kulit, boleh mencerahkan kulit. Mencerahkan kulit, kenapa dia tidak boleh menipiskan saluran darah kita? Fikir. Kan? Kalau dah nipis saluran darah tu macam mana? Itu dalam tau. You all nak buat dia putih kat cerah, tapi you all tak fikir dekat dalam tu jadi apa. Saluran darah tu jadi apa. Kulit di bahagian dalam tu jadi apa. Dia putih ke dia nipis? Mam cakap je lah, nanti you all fikir. Kalau marah pula orang jual produk putih-putih ni kan. Biarlah. Yang penting kulit kita bersih. Putih, hitam tetap hitam, kedut tetap kedut, tua tetap tua. Apa yang produk-produk penjagaan wajah dan badan ni boleh bantu hanyalah melewatkan proses penuaan. Melewatkan proses penuaan tu yang kita nak. Kita nak kekal, lihat muda, jangan tua sebelum waktunya. So itu yang membantu. Okay, so kalau you all rasa macam ada especially anak-anak gadis kita yang kurang darah, ada anemik, janganlah bagi makan produk-produk yang cerah-cerah tu, jangan. Makan mungkin dalam 3-4 bulan tu cerah, putih, gebu. Makan lagi sambung dalam 6 bulan dah mula ada simptom-simptom apa. Okay, tak ambil vitamin C yang pemutih kulit, ambil yang ori je. Ya, makanlah apa tu, mulberry, strawberry, berry tu semua boleh mencerahkan kulit, especially delima. Buah delima tu kan sangat bagus. Buah delima, Pam nak cerita sikit petua ya. Kulit delima you all keringkan, kemudian you all blend, jadikan serbuk. Boleh makan macam tu saja. Dia sangat baguslah untuk mencerahkan kulit. Begitu juga dengan biji anggur.
Selalu kita makan buah anggur seedless, yang tak ada biji, yang apa kan. Tetapi buah anggur yang biji tu, Mam memang suka buah anggur yang ada biji. Sebab biji tu yang Mam makan. Gigit biji sampai halus. Sebab biji anggur itulah antioksidan yang paling bagus untuk awet muda. Gitu. Orang beli buat minyak biji anggur lah, apalah, makan lah, sapu lah. Kita makan terus daripada buah kan. Janganlah beli buah anggur tu, beli yang seedless. Makan biji dia. Sometimes bila anak-anak tak nak kan, orang buang biji tu, Mam kutip. Lepas tu Mam keringkan, Mam blend jadi halus. So masuk dalam tea, coffee, minum je. So it's very good untuk antioksidan biji anggur. Cubalah. Kan kata nak semula jadi. Yang tu yang kadang-kadang Mam amalkan. Taklah selalu, sebab bukan selalu pun beli buah anggur dekat pasaran. Kadang-kadang je kan. Tapi benda-benda tu yang sometimes kita terlepas pandang. Okay. So macam orange. Orang selalu makan buah orange. Tapi sebenarnya kulit orange tu sangat bagus. Makanlah buah ulam. Kulit orange tu. Orange yang buat jus kan memang pahit, orang muda tak suka, tapi orang tua dia suka kan pahit sikit tu. Yang dia makan kulit tu buat ulam juga, sangat bagus. Kulit tapi basuh bersih-bersih ya. Nak beli buah oren tu kena basuh bersih-bersih sebab banyak pengawet dekat buah tu. So you basuh and then boleh buat ulam. So kulit jus oren memang sangat bagus untuk vitamin C, sangat bagus lah. So dia ambil, ada dah kalau tengok dekat Mam punya cara nak buat serum melalui vitamin C secara semula jadi, boleh tengok dekat Mam punya, Mam Aida's punya YouTube, cari vitamin C serum yang membuat secara semula jadi, ada kat situ. Okay, formulasi siapa yang rajin lah. Kalau yang tak rajin tu beli je, senang. Beli pun tak adalah murah, ada yang murah, ada yang mahal, depends on the ingredients dan sebagainya. Okay, so Mam rasa selama 1 jam Mam dekat online ni, siapa yang menonton, Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menonton, untuk dengar celoteh-celoteh Mam yang tak seberapa ni. Sukalah sebab kita dah lama tak buat. Memang lamalah sangat, bila nanti dah tak PKP, dia dah jadi macam wow, kita dah busy, dah sibuk, memang tak sempat nak buat. Janji nak buat tapi tak buat, tak done. So hopefully you all okay dengan apa yang Mam bagi pendapat ni. Terimalah seadanya, Mam halalkan segala ilmunya, tak ada apa pun, you guna buat. Yang penting jaga diri, sabar sangat-sangat, ikhlaskan jiwa, ikhlaskan hati. So insyaAllah setiap apa yang kita lakukan dipermudahkan, dan doa sentiasa lepas solat, doa banyak-banyak, ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah segala amalanku, segala urusanku di dunia dan di akhirat. InsyaAllah Allah tu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kita boleh, Waalaikumsalam sayang, Aimi. So ada orang pimpin delivery. Sudah tengah buat live. Okay, for now on, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.